Tajuk utama 22 Zulkaedah 3 Julai, bendera putih pilihan terakhir desakan hidup. Juga surat MITI tidak terpakai, kerja pembinaan dihentikan 14 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Wan Kamaruddin Wan Ibrahim. Jika diberi pilihan, tiada siapa pun yang rela atau sengaja hendak menadah tangan meminta bantuan. Namun atas desakan hidup, menggantung kain putih merupakan pilihan terakhir demi kelangsungan hidup. Itu tindakan yang terpaksa dibuat oleh seorang bapa anak 8 yang hanya mahu dikenali sebagai Razali, 53 tahun selepas dia sekeluarga sudah seminggu terputus bekalan makanan menyebabkannya semakin buntu. Menurut Razali, atas nasihat jiran, dia akhirnya nekat mengibarkan kain putih mengharapkan bantuan orang ramai. Tindakan itu juga dibuat selepas anak bongsunya yang berumur 4 tahun diserang sakit gigi dan dia langsung tidak mempunyai duit untuk membeli ubat untuk anaknya itu. Habis terus dah tak ada apa dah. Dah tak tahu nak buat macam mana dah. Saya masuk ni seminggu dah, saya tak cerita siapa. Tak ada bekalan, saya berfikir macam mana nak buat ni. Saya buat macam-macam cara lah. Pergi apa ni, pergi jumpa kawan ni, buat kerja ni apa semua. Apa itu juga tak boleh, memang tak boleh. Nak kena kerja juga. Ada kerja, macam kalau saya ada kerja, benda ni boleh solve, tak ada masalah. Sebab saya boleh kerja, bukannya saya cacat ke apa ke. Saya boleh cari duit. Dia yang sebelum ini bekerja membuat rumah dengan gaji harian hilang sumber pencarian selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pelbagai usaha dilakukan untuk menambah rezeki termasuk mencari besi buru untuk dijual. Namun PKP menghadkan pergerakannya. Perkara yang sama diakui Muhammad Izzuddin Aminuddin yang terpaksa menebalkan muka mengibarkan kain putih di depan rumah selepas tidak menemui jalan keluar memikirkan kesempitan yang dilalui keluarganya. Susah kita nak bayar duit sewa tak mampu. Elektrik tertangguh, air. Lepas tu sebab saya pasang mineral. Ni rumah sewa. Menurut Muhammad Izzuddin, dia yang bekerja sebagai tukang cuci hilang mata pencarian dan kehidupan mereka sekeluarga berubah sekelip mata. Dalam pada itu menyedari ramai yang terkesan dan mengibarkan bendera putih, banyak NGO tampil membantu. Antaranya Perak Food Bank yang setiap hari turun padang, meninjau dan menghulurkan sumbangan kepada mereka yang benar-benar memerlukan bantuan, terutama makanan. Menurut pengurus operasi Perak Food Bank, Mas Diana Azman, inisiatif berkenaan dibuat bagi memastikan tidak ada yang terputus bekalan asas itu. Saya rasa jiran-jiran yang di keliling ni, adik-beradik, moga kita lebih cakna, lebih prihatin. Memang sekarang ni kebanyakan yang terkesan yang hilang pendapatan, yang berniaga. Kereta Honda depan rumah tapi kita tak tahu dia bayar ke tak. Kan itu yang beras di rumah dia ada ke tak. Ini yang kita sepatutnya jiran tetangga, orang sekeliling kena ambil berat. Kadang-kadang kita punya soalan apa khabar tu pun kita dah dapat merungkai apa sebenarnya masalah dia orang. Menurut Mas Diana, selain bantuan kotak makanan, mereka juga menyediakan bantuan keperluan bayi melalui Perak Baby Bank. Ramai dalam kalangan ibu bapa muda yang tidak dapat menyediakan keperluan susu dan lampin pakai buang, ekoran hilang sumber pendapatan. Selain Perak Food Bank, sukarelawan rancangan perumahan tersusun RPT pengkalan pertama di Ipoh juga antara kumpulan yang aktif bergerak memberi bantuan. Apabila kita dengar yang zaman PKP sekarang keadaan PKP, ramai yang tak bekerja, dengar-dengar orang kampung ni ada masalah, kita pun tahu semua orang ada masalah. Tapi kita utamakan masalah-masalah yang agak serius, orang kata meruncing tu kita akan bantu dululah. Idea tu timbul dari situlah menyebabkan kami secara sukarelawan kampung orang kata cuba membantu sedaya mungkinlah. Menurut Ismail, pihaknya tanpa jemu akan mendapatkan dana daripada syarikat-syarikat dan pihak-pihak berkaitan bagi membantu golongan memerlukan. Sementara itu, inisiatif mengangkat bendera putih itu diibaratkan peluang bernafas semula kepada keluarga yang benar-benar dalam kesempitan.
Apabila dikibarkan, ia dapat memberi harapan baru untuk golongan yang terkesan teruk akibat PKP. Menurut Ketua Pegawai Operasi My Fund Action, Siti Aisyah Syahid, dia melihat kempen tersebut berhasil dalam menyelamatkan ramai keluarga susah yang sebelum ini sering berselindung di sebalik perasaan malu. Kami dah jumpa beberapa lokasi yang memang mengibarkan bendera putih dan bila mana nampak sahaja dan menerima report sahaja kami terus ke lokasi kejadian. Jadi apa yang kami jumpa adalah memang rakyat Malaysia ini sebenarnya sangat segan nak minta bantuan, tetapi atas desakan hidup maka mereka kibarkan bendera putih dan bila mana kami ziarah, kami temui mereka dan ada di kalangan nenek tua yang membela cucu, ada di kalangan ibu tunggal yang ada 5-6 orang anak, ada di kalangan pasangan suami isteri tetapi dua-dua telah diberhentikan kerja. Jadi atas desakan hidup ini mereka tidak membuang perasaan malu untuk mengibarkan bendera putih di luar rumah mereka. Jelasnya selain bantuan makanan dan barangan, kempen kibar bendera putih ini sebenarnya dapat membantu individu yang terkesan daripada segi mental serta dapat menghindarkan mereka daripada membuat keputusan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Sementara itu, Siti Aisyah turut berpandangan melalui kempen ini ia membuatkan rakyat semakin cakna dan mengambil berat dengan keadaan jiran sekeliling seperti jiran akan menjadi orang pertama dalam memantau dan menghubungi pihak berwajib dalam memberi bantuan. Sementara itu, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rossul Wahid berkata, tindakan mengibarkan bendera putih atau tanda-tanda tertentu yang memberi isyarat bahawa diri dalam keadaan terdesak dan memerlukan bantuan adalah langkah yang wajar. Meskipun setiap kawasan mempunyai pemimpin, namun tidak dinafikan ada kes yang terlepas pandang. Menurut Datuk Rossul, kempen mengibar bendera putih dilihat menjadi mekanisme baharu yang dapat mempercepatkan lagi pengagihan bantuan kepada golongan memerlukan. Tindakan itu kemungkinan tiada cara lain bagi menzahirkan kesusahan yang dialami mereka sehingga tiada rasa segan silu menaikkan bendera putih yang sinonim sebagai simbol menyerah diri. Pada saya wajar. Kalau kadang-kadang mereka yang mungkin terlepas pandang, kadang-kadang ialah walaupun kita ada JPKK, kita ada pemimpin masyarakat, mungkin ada 1-2 kes mungkin yang isolated yang terlepas pandang. Jadi mungkin dengan adanya cara tersebut dapat kita kenal pasti. Tapi jadikan ia sebagai suatu benda bukan politik lah. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Landas Hulu Terengganu. Datuk Rossul yang juga Ahli Parlimen Hulu Terengganu secara peribadi mengalu-alukan kempen tersebut sebagai inisiatif membantu golongan yang terdesak dan terkesan akibat COVID-19. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, mungkin ada perbezaan pendapat di setiap negeri mengenai pengibaran bendera putih itu, namun di pihaknya, JAKIM akan terus fokus kepada pemberian bantuan kepada mereka yang terkesan akibat pandemik berkenaan. Saya serahkan kepada Ashabus Samahah, Datuk Mufti. Saya tengok banyak pandangan mereka. Yang saya katakan tadi, yang penting kita bantu. Itu matlamat kami bantu seadanya, insya-Allah. Beliau ditemui media selepas menyerahkan sumbangan inspirasi prihatin 70 set food bank dry food bernilai RM7,000 oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIM) dengan kerjasama 8 agensi lain di bawah JAKIM di Pasir Panjang, Port Dickson. Baru-baru ini, Jabatan Mufti Pulau Pinang tidak bersetuju dengan cadangan kibar bendera putih dan muftinya, Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor, beranggapan tindakan itu tidak wajar dilakukan kerana mencerminkan sikap berputus asa dan mengalah terhadap situasi yang dihadapi ketika ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Wan Salim kemudiannya memohon maaf kepada semua pihak atas kekeliruan yang timbul dan menegaskan kenyataannya adalah semata-mata didorong kebimbangan yang boleh menggugat akidah seseorang Muslim. Lima negeri beralih fasa Pelan Pemulihan Negara. Kerja-kerja pembinaan di kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD dihentikan selama 14 hari bermula
hari ini. Dan Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata tindakan itu melibatkan mukim-mukim di Selangor dan beberapa lokaliti di Ibu Negara. Bagaimanapun jelas Datuk Seri Fadilah, pengecualian diberikan kepada kerja penyelenggaraan, pembaikan dan pendawaian yang bersifat kritikal dan dibenarkan berdasarkan janji temu. Dalam kenyataan media yang dikeluarkan Kementerian Kerja Raya juga memaklumkan pihak yang terlibat perlu mendapatkan kebenaran daripada Balai Polis berdekatan. Sementara itu, surat kebenaran beroperasi yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan dan Antarabangsa dan Industri, MITI, tidak terpakai sepanjang tempoh PKPD. Polis Kuala Lumpur mengesahkan hanya individu yang terlibat dalam sektor keselamatan, kesihatan, kecemasan dan kebajikan sahaja yang dibenarkan keluar dari kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Dan Ketua Polisnya Dato' Azmi Abu Kasim berkata SOP baru itu hasil daripada makluman Majlis Keselamatan Negara MKN khusus untuk PKPD di Kuala Lumpur. Kalau dia memenuhi syarat tadi 4 yang saya sebut tadi, kesihatan, keselamatan, kecemasan, kebajikan, mereka boleh keluar. Kita bermula tengah malam tadi, awal pagi tadi kan. Dan SOP KKM ni untuk PKPD di Kuala Lumpur ini siap tengah malam tadi. Jadi ada sedikit kekeliruan tu, saya mesti mengakulah. Dia ada sedikit kekeliruan, tapi kekeliruan ni telah dapat diatasi lah. Sekarang dah petang pun, dah pukul 2 dah. So ingat, saya percaya semua pegawai-pegawai saya di lapangan, di semua PKPD, dia dah tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Beliau berkata demikian ketika membuat tinjauan di Taman Perumahan Bukit Angkasa yang dikenakan tindakan PKPD bermula malam tadi. 21 blok perumahan di kawasan ini dikawal ketat bermula jam 12.30 malam. Dalam pada itu, sebanyak 15 lagi lokaliti di Ibu Negara dikenakan PKPD bermula hari ini, menjadikan kesemuanya sejumlah 19 lokaliti. Ia membabitkan 8 di daerah Wangsa Maju, 2 di daerah Ceras, 4 di daerah Sentul dan 5 di daerah Brickfields. Lebih 800 anggota dan pegawai terlibat dalam penugasan PKPD yang bergerak secara 24 jam. Majikan Tidak Membenarkan Pekerja Bekerja dari Rumah BDR merekodkan paling banyak jumlah aduan iaitu sebanyak 1,878 kes daripada 4,267 aduan yang diterima. Dan Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berkata aduan itu diterima menerusi aplikasi Working for Workers WFW yang dilancarkan pada awal Mei lalu. Okey, bukan majikan tak benarkan bekerja di rumah. Tetapi majikan tidak mengikut prosedur 40%, 60%. 60% bekerja di tempat kerja. 40% di rumah. Tapi ini tak berlaku. Ini tak berlaku. Banyak yang kita buat semakan tak berlaku. Lepas tu kita tengok. Gaji pun tidak dibayar. Ini yang, lepas tu overtime semua dekat. Sedangkan kerajaan beri insentif yang sangat besar untuk membantu majikan supaya meringankan bebanan mereka ketika mereka menghadapi pandemik COVID-19, mereka tidak keluar. Kita juga bukan sahaja membantu pekerja, membantu majikan juga insentif PSU, dulu penjana dan sebagainya ini. Jadi jelas Dato' Awang selain tidak membenarkan pekerja BDR, pihaknya turut menerima aduan majikan tidak atau lewat membayar gaji pekerja iaitu sebanyak 1,013 kes. Majikan memotong gaji pekerja sebanyak 308 kes dan dibuang tanpa notis 263 kes. Selain itu, tiada bayaran lebih masa dan faedah pemberhentian 254 kes. Majikan tidak mematuhi upah minimum 107 kes, tiada kontrak pekerjaan 81 kes dan tiada cuti tahunan 66 kes. Daripada 4,267 aduan yang diterima, sebanyak 3,379 telah diambil tindakan siasatan selanjutnya termasuk tindakan perundangan. Selangor mencatatkan aduan tertinggi iaitu sebanyak 1,451 kes, diikuti Kuala Lumpur 1,007 kes dan Johor dengan 539 kes. Aplikasi Working for Workers membolehkan pekerja termasuk warga asing melaporkan 14 jenis aduan dan permasalahan berkaitan isu perburuhan secara dalam talian yang dikendalikan 80 pejabat tenaga kerja di seluruh negara.
Beliau berkata demikian selepas mengetahui operasi pematuhan Akta 446 dan SOP Pelan Pemulihan Negara di sebuah kilang elektronik dan asrama pekerja asing di Johor Bahru. Di Kedah, pemilik kilang di kompaun RM10,000 kerana membenarkan pekerja makan di kantin. Dan ini melanggari SOP Op Patuh Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 1. Itu antara 16 kompaun yang dikenakan dalam operasi besar-besaran yang bermula semalam di negeri berkenaan dan yang melanggari Akta 446 Pindaan 2019. Ketua Polis Negeri Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, dalam pemeriksaan membabitkan 299 kilang dan 60 pekerja itu, pihaknya telah mengesan beberapa kesalahan. Antaranya pekerja melebihi 60% yang dibenarkan, majikan tidak menyediakan tanda penjarakan fizikal 1 meter, kantin di kilang beroperasi secara dine-in, tidak memakai pelitup muka dan tidak mendaftar masuk MySejahtera. Tambah Datuk Kamarul Zaman, selain pihaknya turut terbabit dalam Op Patuh Kontingen Kedah ini, Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kedah, Kementerian Dalam Negeri dan Majlis Perbandaran Langkawi, Bandaraya Pelancongan. Selain itu, Kementerian Kesihatan, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam turut menyertai operasi ini. Pasukan ini akan meneruskan Op Patuh PPN dengan kawasan yang lebih menyeluruh dalam memastikan SOP Fasa 1 dipatuhi. 5 negeri akan beralih ke Fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN berkuat kuasa 5 Julai depan. Dan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia susulan pencapaian ke-5 negeri tersebut berdasarkan 3 indikator utama iaitu kadar kes jangkitan COVID-19, penggunaan katil di ward ICU dan peratusan vaksinasi di negeri terlibat. 5 negeri itu membabitkan Perlis, Perak, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Bagaimanapun bagi Fasa 2 PPN itu, rentas daerah dan negeri masih belum dibenarkan kecuali pergerakan guru sekolah dan pelajar yang menduduki peperiksaan. Selain itu, pengecualian khas turut diberikan kepada pasangan jarak jauh bagi kes kecemasan dengan kebenaran pihak polis. Dalam fasa tersebut, 5 lagi sektor dibenarkan iaitu kedai buku dan alat tulis, komputer dan telekomunikasi, barangan elektrik, kedai cuci kereta dan kedai gunting rambut. Manakala kapasiti pekerja bagi sektor yang dibenarkan turut dinaikkan kepada 80%. Bagaimanapun aktiviti keagamaan bagi Fasa 2 PPN tertakluk kepada SOP yang ditetapkan pihak berkuasa negeri. Malaysia bakal menerima lebih 12 juta dos vaksin COVID-19 bulan ini sekaligus menjadikan tempoh 3 bulan akan datang sebagai kritikal dan mencabar dalam menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Dan Menteri Penyelarasnya Khairi Jamaluddin berkata dengan penerimaan jumlah besar bekalan vaksin itu, kapasiti pemberian vaksin akan turut dipertingkatkan di seluruh negara bermula Julai ini. Sebelum ini, saya telah menyuarakan tentang ketidakadilan pengagihan vaksin yang telah berlaku di peringkat dunia. Pandangan yang sama juga telah dinyatakan oleh banyak negara membangun yang lain, termasuklah juga Pertubuhan Kesihatan Dunia ataupun WHO. Beberapa negara sudah mula berusaha untuk memperbetulkan ketidakadilan ini dengan memberikan sumbangan vaksin. Kita telah menerima sumbangan 1 juta dos vaksin AstraZeneca daripada Jepun dan dalam tempoh terdekat kita juga akan menerima sumbangan vaksin daripada negara Amerika Syarikat dan China. Bagi pihak rakyat Malaysia, saya mengucapkan terima kasih kepada negara-negara ini. Beliau berkata demikian dalam rakaman video berdurasi 7 minit 46 saat berhubung perkembangan program vaksinasi berkenaan hari ini. Ketika ini katanya 1,400 PPV sedang beroperasi di seluruh negara. Khairi berkata pada masa ini kadar vaksinasi harian negara melepasi kadar purata per kapita vaksinasi dunia. Malah vaksinasi harian juga kebelakangan ini mencatat jumlah 250,000 dos suntikan sehari secara konsisten dan disasarkan 300,000 dos suntikan sehari mulai Julai ini. Tambah beliau pada penghujung Mei lepas, jumlah individu yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin adalah 5.9% populasi negara dan kini jumlah itu meningkat kepada 18%. Ia bermakna jumlah penerima dos pertama meningkat 200% pada Jun.
Sementara itu, dalam sidang media Khairi petang tadi di Seri Kembangan Selangor, beliau maklumkan kerajaan akan meminta penjelasan daripada Kesatuan Eropah EU berhubung dakwaan sijil digital COVID-19 EU hanya mengiktiraf vaksin AstraZeneca yang diluluskan Agensi Perubatan Eropah EMA. Ini berita yang baru sahaja dikeluarkan. Kita telah mendapat sedikit penjelasan daripada pihak Kesatuan Eropah dan saya sendiri akan cuba minta penjelasan lanjut daripada wakil mereka di Malaysia. Pendirian Malaysia adalah sekiranya vaksin itu adalah vaksin yang diterima oleh WHO, maka kita mohon supaya negara-negara lain juga mengiktiraf mereka yang dah diberi vaksin tersebut. Yang kedua, kita juga harap bahawa tidak ada diskriminasi daripada kilang mana vaksin itu datang. Sebab kilang AstraZeneca menggunakan formula yang sama. Sama ada kilang di Eropah ataupun kilang di India ataupun kilang di Korea Selatan ataupun kilang di Thailand. Semua vaksinnya sama. Tegasnya lagi, tindakan mengasing-asingkan kilang tertentu adalah tidak adil, terutama kepada negara yang mendapatkan vaksin AstraZeneca daripada negara lain. Malaysia antara negara yang menggunakan vaksin AstraZeneca daripada pengeluar SK Bioscience Korea Selatan dan Siam Bioscience Thailand. Dan selain isu vaksin AstraZeneca, kerajaan juga jelasnya akan berbincang dengan kerajaan Arab Saudi berhubung isu yang sama. Tambahnya, sebahagian besar negara Islam seperti Indonesia, Pakistan dan Turki termasuk Malaysia guna vaksin dari negara China yang telah diiktiraf WHO. Bagaimanapun, baru-baru ini Arab Saudi tidak menyenaraikan vaksin dari negara China dalam pengiktirafan vaksin negara tersebut. Banjir lumpur ibarat tsunami. Sekurang-kurangnya 2 korban manakala puluhan lagi dilaporkan hilang di Bandar Atami, barat daya Tokyo setelah banjir lumpur dan tanah runtuh melanda kawasan Peranginan itu. Beberapa buah bangunan dan kediaman turut dilaporkan tertimbus. Kejadian berlaku jam 10.30 pagi waktu tempatan. Menurut pihak berkuasa, banjir lumpur itu berlaku susulan hujan lebat berterusan selama 48 jam di bandar yang popular dengan kolam air panas atau hot spring itu. Penduduk tempatan memaklumkan mereka mendengar bunyi yang menggerunkan sebelum melihat banjir lumpur bergerak laju menuju ke arah kawasan kediaman. Beberapa buah rumah turut dilaporkan musnah dihanyutkan arus banjir lumpur. Susulan bencana itu, Perdana Menteri Jepun Yoshihide Suga mengisytihar darurat di kawasan itu. Beliau turut mengarahkan pasukan tentera ke lokasi bencana untuk membantu misi mencari dan menyelamat. 2,800 kediaman di wilayah terjejas dilaporkan terputus bekalan elektrik. Perkhidmatan kereta api laju Shinkansen antara Tokyo dan Osaka turut dihentikan sementara. Satu kebakaran di perairan Teluk Meksiko mencuri perhatian setelah ia menyerupai pusaran api bawah laut. Kebakaran berlaku tidak jauh dari pelantar minyak milik Mexico Pemex. Menurut Pemex, kebakaran dipercayai berlaku akibat kebocoran paip gas bawah laut. Pusaran api itu tercetus kira-kira jam 5.15 pagi waktu tempatan. Pasukan keselamatan mengambil masa 5 jam untuk memadamkan kebakaran. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya jam 10.30 pagi waktu tempatan. Bagaimanapun, tiada insiden kecederaan dilaporkan. Pemex memaklumkan tiada sebarang tumpahan minyak berlaku akibat insiden itu. Punca kebocoran paip gas masih dalam siasatan. Sebuah pesawat kargo Boeing 737 dengan 2 anak kapal melakukan pendaratan cemas di perairan Honolulu, Amerika Syarikat dan pesawat itu dipercayai mengalami masalah pada enjin. Menurut pentadbiran penerbangan Persekutuan FAA, kedua-dua anak kapal itu berjaya diselamatkan pengawal pantai Amerika Syarikat.
Bagaimanapun, seorang juruterbang dilaporkan kritikal manakala seorang lagi mengalami kecederaan serius. Penerbangan TransAir 810 dijadual terbang dari Honolulu ke Kahului, labang terbang utama di Maui. Sejurus mengalami masalah, pesawat itu cuba berpatah balik ke Honolulu sebelum terpaksa mendarat di perairan kira-kira 1.30 pagi waktu tempatan. Kedua-dua anak kapal itu dibawa ke Hospital Honolulu untuk rawatan. Menurut laporan AFP, pesawat itu dianggarkan berusia sekurang-kurangnya 33 tahun. Pendaratan cemas di air adalah suatu yang jarang berlaku. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih menonton. Saya Wan Kamarudin Nur Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.